Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah lama tidak bersiaran kerana urusan yang perlu didulukan. Jadi perkara-perkara selain daripada ini kami tinggalkan. Pagi ini di Dataran Kemerdekaan nak sambung balik pasal peribahasa. Kenapa saya suka bawa peribahasa ni? Bagi saya peribahasa adalah bagaimana membina kepercayaan kita. Dia adalah membina sikap ataupun kecerdasan emosi yang menjana bagaimana berfikir dan bertindak. Pagi ini kami nak berkongsi pasal peribahasa habis manis sepah dibuang. Maksudnya secara literal kita sepah itu adalah tebu yang mengeluarkan manisnya. Apabila manis telah dikeluarkan, sepah pasti dibuang. Tidak ada orang menyimpan sepah sebab sepah tebu ini sebaik sampah aja yang hanya akan kurumi lebah dan lalat. Maka selalulah ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, iaitu hidup kita akan mati, maka hiduplah dengan sebaiknya. Sihat kita akan sakit akhirnya. Lapang kita akan sempit. Senang kita nanti tetap akan susah. Itu 3. Yang paling penting, muda kita akan tua. Bila tua, bersiap sedialah. Maka saya nak tambah lagi, bersiaplah untuk tidak digunakan. Bersiaplah untuk diketepikan, ditinggalkan apabila kita tidak lagi memberi faedah kepada orang lain. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan, maka habis manis sepah dibuang ini bermaksud seseorang itu apabila tidak lagi berguna, tidak lagi memberi manfaat ataupun tidak lagi dapat memberi faedah kepada orang, dia akan tetap ditinggalkan. Bagaimana ditinggalkan? Itu yang saya nak bincang pagi ini. Saudara-saudari rakan media sosial sekalian, habis manis tebu ni tidak sama seperti habis manis madu. Kalau habis manis madu dikeluarkan daripada sepahnya tetap berguna. Sepah madu sebaik madu itu sendiri, malah lebih baik. Kata seorang tua yang sering memberi saya madu ketika dulu, Pak Bukhari, dia mengatakan, mengingatkan saya jangan sekali-kali membuang sepah madu ini, sebab sepah madu ini dah sebaik sehasiat madu itu sendiri. Jadi peribahasa ini bermaksud habis manis sepah dibuang sering digunakan apabila gagal dalam percintaan. Maka bila gagal ni mula salah menyalahkan, menuduh antara satu sama lain. Kalau wanita menyalahkan lelaki dengan mengatakan habis manisnya, maka dibuanglah dia. Saya tak pasti bagaimana kita mentafsir manis ni, sebab manis orang perempuan ni bukan masa mudanya, semasa menjadi ibunya, semasa menjadi nenek tetap terus manis menguruskan anak cucunya. Bila lelaki, bila dituduh habis manisnya, habis duit wang ringgitnya, dia dibuang oleh wanita. Jadi dia lupa bahawa kemanisan lelaki ni bukan kerana wang ringgit, tapi mungkin cara bagaimana dia membina sebuah keluarga dan persahabatan. Saudara-saudari sekalian, kesimpulannya, saya nak menyebut 4 perkara tentang peribahasa ini. Pertamanya, peribahasa ini sering dikaitkan dengan putus cinta. Tiada jodoh, putus di tengah jalan. Dia menggambarkan ataupun memberi konotasi bahawa kesedihan dengan kegagalan. Dia tak sepatutnya berlaku semikian. Peribahasa ini bukan pasal kegagalan, atau peribahasa ini dikaitkan dengan putus cinta bukan pasal kesedihan. Sebab putus cinta itu adalah kehendak Tuhan. Ajal maut adalah rancangan Allah. Tiada siapa boleh mengatakan kehendak Allah itu tidak ada selain yang terbaik. Kehendak Allah itu yang terbaik untuk kita. Walaupun kita merancang, kehendak Tuhan tidak pernah kita jangka, maka itulah kehendak terbaik. Jadi kalau putus cinta, itulah yang terbaik. Bersyukurlah putus. Kalau tak putus, jangan. Keduanya pasal flexibility. Peribahasa ini adalah pasal keanjalan. Bagaimana kita mengubah. Apabila menjadi sepah, kita harus berubah. Jangan nak terus jadi sepah, maka teruslah tidak akan digunakan. Kalau artis,
Arti pelakon tu kalau masa muda jadi hero. Dah tua kalau nak berlakon juga jadilah bapa. Dah tua lagi jadilah datuk. Terus berlakon. Begitu juga penyanyi. Masa muda-muda dengan genre rock popnya. Dia dah berumur berubahlah. Tak boleh dah tua-tua nak lagu-lagu pop lagi. Buat lagu nasyid. Banyak penyanyi sekarang ni buat lagu nasyid dah tua-tua kan. Itu sesuai. Begitu juga bos. Bos ni menjadi bos. Semuanya betul. Bos always right. Suruhlah apa pun dengan anak buah ni semua dibuatnya walaupun perkara peribadi. Tapi bila tak jadi bos, jangan belagak lagi kan. Pandailah buat diri. Bos you has no right. Begitu juga keluarga. Dan keluarga kadang-kadang kita macam dipinggirkan. Jangan begitu. Kita kena fleksibel, berubah, berfikir berlain, bertindak cara lain supaya kita sentiasa digunakan, tidak diketepikan. Jangan terus buat perangai macam tu dan kita akan diketepikan keluarga. Maka berfikirlah cara lain, bertindak cara lain. Kita kena anjal bertindak berbeza. Ketiganya pasal kesedaran diri lah. Saudara-saudari, ini yang penting sekali. Peribahasa ini pasal bagaimana kita memodalkan kebaikan orang. Kalau ada jasa baik, kita modalkan. Kalau ada kesilapan orang, kita sempadankan. Tidak perlulah kita membentak-bentak mencari kesalahan orang, meraihkan kesilapan orang. Kita harus mengenang kebaikan. Walaupun sekarang ni tidak lagi memberi kebaikan, tapi harus kenang kebaikan dia. Jangan sekali-kali lah sekarang ni Dahlah dia berjasa. Dah tua ni kita aibkan dia pula, macam tidak pernah berjasa. Saudara-saudari yang saya raikan, kita jangan sekali-kali menafikan, melupakan jasa baik orang. Jasa baik orang ketika itu, janganlah kita mentafsir semula dengan perspektif sekarang. Kebaikan dulu tetap baik dulu, jangan dibandingkan sekarang. Jadi kalau katalah ada orang yang mengatakan orang tua maupun pemimpin bodoh lah, bangang lah, ketika ini itu dia yang bangang. Dia orang tu berjasa dah dulu, jadi kena diraihkan. Keempat, yang paling penting sekali, sesuai dengan keadaan semasa. Peribahasa ini tidak pernah sesuai untuk politik, tapi pada masa sama peribahasa ini adalah tentang orang politik. Sebab apa? Sebab orang politik ni bila dah jadi sepah, memanglah ditinggalkan. Banyaklah cita-cita wakil rakyat ke menteri, kadang-kadang macam tidak dikenang jasanya. Tapi ada juga orang politik merasakan dirinya macam sepah madu, sentiasa relevan, berguna, sentiasa hebat. Walaupun dah banyak kali kalah pilihan raya, masih merasakan mereka lebih relevan, berguna. Orang lain tak layak, dia je layak. Banyaklah di pilihan raya negeri sekarang ni, 2-3 orang macam tak putus asa bertanding pilihan raya ni, macam orang lain tak ada. Jadi saudara-saudari yang saya raikan, sebenarnya hidup ini adalah pasal the rule of rhythm. Kita ni sentiasa berputar, kepimpinan bertukar ganti, ekonomi saling berputar. Tak usah takutlah, satu ketika ekonomi akan jatuh, akan bangkit semula. Begitu juga kepimpinan. Apabila kita tidak lagi diperlukan, raihkanlah kepimpinan baru. Jangan ingat kita je terus layak. Jadi saudara-saudari yang kami raikan, ingatlah, habis manis tetap akan dibuang, tapi jangan tidak dikenang. Habis manis, bawa diri. Jangan rasa terus manis, tak pernah. Jadi semoga perkongsian ini memberi kebaikan. Daling nak cakap apa? Tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.